Hai, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Cikgu harap kamu semua sehat dan ceria hendaknya. Bertemu kita di minggu ke-19 dalam situasi PDPR. Matematik tahun 5, belajar bersama Cikgu Syahidah binti Zainuddin. Okey, jom kita mula. Bidang pembelajaran kita pada minggu ini masih menyentuh berkaitan nombor dan operasi. Tajuk 2 perpuluhan sifar, pecahan, perpuluhan dan peratus. Standard kandungan 2.2 perpuluhan, di mana standard pembelajaran 2.2/4 membahagi perpuluhan dengan nombor hingga 2 digit, 100, 1000, hasil bahaginya hingga 3 tempat perpuluhan. Objektif pembelajaran kita pada hari ini, pada akhir pengajaran dan pembelajaran, cikgu mengharapkan murid dapat membahagi dengan tepat perpuluhan dengan nombor hingga 2 digit. Juga bahagi perpuluhan dengan 10, 100 dan 1000, di mana hasil bahaginya hingga 3 tempat perpuluhan dengan betul. Baiklah, rujuk buku teks kamu muka surat 78. Tajuk bahagi perpuluhan. Lihat contoh 1. Terdapat gambar raja, 1 kotak biskut Belvita. Pada kotak biskut tersebut tercatat maklumat jumlah 12 paket biskut, di mana jumlah berat atau jisim kesemua biskut tersebut ialah 0.6 kg. Okey, soalan dinyatakan ialah berapakah jisim bagi 1 paket kecil biskut. Ini bermakna 0.6 kg perlu dibahagikan dengan 12 untuk mencari jisim hanya 1 paket kecil biskut tersebut. Kamu boleh menggunakan kaedah membahagi dalam bentuk lazim biasa. Pastikan 0.6 berada di dalam rumah bahagi, manakala 12 sebagai pembahagi. Sebelum itu, jangan lupa buat sifar 12. Bahagi dulu sifar dengan 12, sama dengan sifar, bermakna tiada baki. Seterusnya, jangan lupa letak tanda titik perpuluhan pada bahagian atas selajur atau sama baris. Okey, jangan lupa mesti letak selajur atau sebaris. Barulah kita turunkan dengan 6. Dalam sifar 12 tiada 6, maka jawapan atas ialah sifar. Sifar darab 12 bersamaan dengan sifar. Bila kita tolak, ada baki berapa? Ada baki 6. Bila tajuk perpuluhan, kita tidak boleh ada baki. Jadi apa yang perlu awak buat ialah letakkan sifar di sebelah 6 dan kita turunkan, akan menjadikan 6 baki 6 tadi sama dengan 60. Jadi 60 barulah kita bahagi dengan 12. Dalam sifar 12 ada tak 60? Ada, iaitu yang ke-5. Jadi letakkan jawapan 5, letak 60, bila kita tolakkan dah tiada baki. Maka 0.6 kg bahagi 12 sama dengan 0.05 kg. Oleh itu, jisim bagi 1 paket kecil biskut ialah 0.05 kg. Rujuk pula contoh kedua, masih lagi pada muka surat 78. Terdapat situasi gambar peniaga menjual air tembikai. Di dalam gambar tersebut menunjukkan jumlah isi padu air dalam tong besar itu ialah berapa? 22.5
liter. Okey, peniaga yang bertopi biru mengatakan kita telah jual 60 cawan air tembikar yang sama saiz. Berapa? 60 cawan air tembikar yang sama saiz. Soalannya, hitung atau kira isi padu air tembikar di dalam setiap cawan yang telah dijual. Oleh itu, jumlah 22.5 liter perlu dibahagikan dengan 60. Okey, masukkan 22.5 dalam rumah bahagi dan 60 sebagai pembahagi. Okey, jangan lupa buat sifir 60, iaitu hanya senaraikan sifir 6 dan tambah sifar di belakangnya. Okey, bermakna 1 darab 6, 60, 2 darab 6, 120 dan seterusnya. Okey, kita bahagilah. 2 bahagi dengan 60 sama dengan sifar. Maknanya sifar bila kita tolak baki lagi 2. Turunkan digit 2 menjadi 22. 22 masih lagi tiada dalam sifir 60. Bermakna jawapan atasnya ialah sifar. Jadi sifar 22 tolak sifar sama dengan 22. Jangan lupa letak tanda titik perpuluhan. Turunkan 5. 22 tadi akan menjadi 225. Lihat pada sifir 60, ada tak 225? Tiada, tapi kita perlu ambil yang kurang daripada dan dekat dengan 225, iaitu yang keberapa? Yang ketiga, 180. Letakkan jawapan 3 di atas dan 180 di bawah. Tolakkan 225 dengan 180. Bakinya ialah 45. Ingat, tak boleh ada baki. Jadi kita perlu tambahkan sifar pada sebelah 5 dan turunkan sebelah 45 menjadi 450. 450, tengok sifir 60, yang hampir dan terdekat ialah 420, iaitu yang ke-7. Letak jawapan 7 dan 420 di bawah. Tolakkan 450 dengan 420. Dapat baki 30. Nak buat apa lagi dengan 30 ni? Tambah lagi sifar. Okey, menjadi 300. Ada tak dalam sifir 60 300? Ada, iaitu yang ke-5. Dan akhirnya tiada baki. Maka jawapannya ialah 22.5 bahagi 60 sama dengan sifar perpuluhan 375. Oleh itu, isi padu air tembikar di dalam setiap cawan yang telah dijual ialah sifar perpuluhan 375 liter. Contoh yang ketiga, buka muka surat 79. Raja menunjukkan situasi dua orang rakan peniaga kedai pakaian. Okey, yang bertudung merah meminta Lucy memotong renda tersebut kepada 10 bahagian yang sama panjang. Renda yang mana? Renda yang gambar berwarna biru, di mana keseluruhan renda tersebut panjangnya ialah 9.25. Soalan yang dinyatakan ialah berapakah panjang satu bahagian renda itu? Jadi Lucy perlu bahagikan 9.25 meter kepada 10. Maka kita perlulah bahagilah dengan 10. Okey, perlu diingatkan bila bahagi dengan 10, kita boleh menggunakan cara yang mudah, iaitu menggerakkan titik perpuluhan ke kiri sebanyak berapa langkah? 1 langkah, kerana 10 hanya ada 1 sifar.
Memandangkan sebelum digit 9 tiada sebarang angka, maka jawapannya kita perlu letakkan sifar. Menjadi sifar perpuluhan 925. Okey, 9.25 bahagi 10 ialah bersamaan dengan sifar perpuluhan 925. Jadi panjang satu bahagian renda itu ialah sifar perpuluhan 925 meter. Mari kita lihat contoh yang keempat. Soalannya 54.9 bahagi 100. 100 ada berapa sifar? 100 ada 2 sifar. Bermakna kita perlu gerakkan sebanyak 2 kali ke kiri. Okey? Memandangkan sebelum digit 5 tiada sebarang angka, maka kita perlu letakkan digit sifar. Okey? Bermakna jawapannya ialah sifar perpuluhan 549. Okey, 54.9 bahagi 100 sama dengan sifar perpuluhan 549. Okey, kat sini ada tip. Tip dia ialah apabila membahagi, titik perpuluhan perlu digerakkan ke kiri. Di mana apabila bahagi dengan 10, gerakkan satu tempat perpuluhan. Ke mana? Ke kiri. Kalau bahagi 100, gerakkan 2 tempat perpuluhan. Kalau bahagi 1000 ada 3 sifar, kita perlu gerakkan 3 tempat perpuluhan. Okey, mudah je kan? Tengok contoh yang kelima. Untuk mencari nilai P. Okey, soalannya ialah 8,973 bahagi berapa? Sama dengan 8.973. Kita lihat di sini, selepas titik perpuluhan ada berapa digit? Ada 3 digit. Bermakna kalau ada 3 digit, ini menunjukkan P tu nilai dia berapa? Nilainya ialah berapa? 1000. Jadi nilai P ialah 1000. Bermakna kalau kita bahagi 10, maknanya lepas titik 1 digit. Kalau kita bahagi 100, lepas titik perpuluhan ada 2 digit. Jadi dari 8,973 kita bahagi dengan 1000, sebab 1000 ada 3 digit. Jadi selepas titik ada 3 digit lah. Okey, jadi P tu nilai dia ialah 1000. Okey, jom mari kita kukuhkan kefahaman dengan membuat latihan. Arahan, rujuk buku teks muka surat 78, buat latihan cuba ini. Latihan hendaklah dibuat di dalam buku tulis matematik 3, iaitu buku petak kosong yang ada pada kamu. Dan yang keempat, pastikan soalan disalin dan tunjukkan jalan pengiraan yang kemas dan lengkap mengikut kaedah yang sesuai dan telah dipelajari. Inilah latihan cuba ini yang perlu awak siapkan dan buat di dalam buku tulis. Ada 2 soalan. Soalan 1 A hingga I dan soalan 2 A dan B. Soalan 1 A, B dan C awak perlu buat dalam bentuk lazim. Okey, contohnya macam A 54.965 bahagi 5, sifar 5. Senangnya kan? Kalau B 937.5 bahagi 5, 15. Pastikan awak buat sifar 15 dulu, barulah awak bahagi. Dan C 85.015 bahagi 49. Buat sifar 49 dulu, barulah awak bahagi. Pastikan tiada baki. Kalau ada baki, awak perlu tambahkan sifar. Okey?
Untuk soalan D hingga I pula, awak perlu bahagikan. Kalau D, E tu bahagi 10. Kalau F dan G bahagi 100. Dan manakala H dengan I, awak perlu bahagi dengan 1000. Kalau bahagi 10, maknanya dari titik yang ada ni, awak perlu gerakkan ke kiri satu langkah lah. Itu bahagi 10. Okey. Kalau bahagi 100, contohnya kalau G ni 137 bahagi 100. 137 tak ada titik perpuluhan. Di mana titik dia? Kat hujung lah, kat belakang. Maknanya dari hujung sekali, belakang sekali awak gerakkan 100 dua kali. Sebab 100 ada 2 sifar. 1, 2. Maknanya titik ni akan timbul di mana? Akan timbul di antara 1 dan 3. Maka jawapan G ni ialah 1.37. Okey, kalau H dengan I bahagi 1000. H dengan I ni nombor dia tak ada titik perpuluhan. Kat mana titik perpuluhan? Kat belakang lah. Okey, kalau H ni 46, maknanya dekat belakang. Gerak berapa? Gerak 3 kali sebab 1000 ada 3 sifar. Dari hujung belakang ni gerak ke kiri. 1, 2, 3. Okey, bermakna kalaulah yang kawasan yang kosong ni awak perlu tambahkan digit sifar. Sini letakkan titik, sini letakkan sifar. Maknanya jawapan dia nanti ialah sifar perpuluhan sifar 46. Okey, cikgu nak awak cuba, nanti kita bincangkan kemudian jawapan dia. Okey, untuk nombor 2 pula. Okey, untuk nombor 2, maknanya awak perlu tentukan apakah nilai H. Okey, apakah nilai H? Contoh A, 30.2 bahagi berapa dapat 3.02. Boleh agak kan? Bagi berapa? Maknanya titik tu bergerak berapa kali? Sekali saja. Nampak? Dia jadi ke depan. Sekali. Maknanya sekali, gerak sekali apa? 10 ke, 100 ke, atau 1000. Okey, selamat mencuba. Buat dia dengan kemas dan lengkap. Untuk sebarang pertanyaan atau penjelasan, jangan segan untuk menghubungi Cikgu Syahidah, sama ada melalui email ke, Google Classroom ke, ataupun WhatsApp, atau lebih baik dalam grup Telegram kelas matematik. Okey, kita jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.